Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-basiril mubashshiril mu'minin bima qala Allahul azim wa basyiril mu'minin wa anna Allah la yudhi'u ajral hasana. Yang pertama, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesihatan kepada kita, yang masih diberikan nikmat kepada kita. Jadi pada malam yang berbahagia ini, saya hanya untuk bersembang santai tentang permasalahan kita yang timbul akhir-akhir ini daripada kalangan yang mengatakan mereka hanya akan mengikuti jika terdapat hadis, suatu perkara yang berkaitan dalam tuntutan agama kita bila ada hadis dan dalam ayat Al-Quran. Kerana hari ini banyak peramalan yang kita lakukan, ya, kalau kita cari rujukan, kita cari sumber, kita cari sandaran kepada hadis dalam Al-Quran, tidak terdapat di dalam hadis dalam Al-Quran. Dan banyak yang kita amalkan pada hari ini, ya, ibarat kata seperti golongan setengahnya mengatakan itu semuanya adalah ciptaan ulama, ya. Tapi lupakah kita bahawa ulama ini adalah warisatul anbiya, mereka adalah pewaris nabi, ya. Memang kita semua dalam kehidupan kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga apa-apa yang diturunkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, taraktu fikum amrain fa in tamassaktu bihima lam tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang jika kamu berpegang bersungguh-sungguh dengannya, pastilah kamu tidak sesat selama-lamanya. Memang inilah hadis yang kita jadikan pegangan. Tetapi tahukah kita siapakah yang lebih memahami hadis ini? Tentulah daripada kalangan orang yang berilmu, ya, orang yang lebih mengetahui, ya, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah merupakan alim ulama. Dan alim ulama, apakah mereka ini, ya, tidak memahami hadis dalam Al-Quran, ya, dan dijalankan kepada kita ni amalan-amalan yang kita kata tidak terdapat pada sunnah dan hadis Rasulullah, ya. Walau bagaimanapun, kita kenalah faham bahawa bolehkah kita tidak memazhab, kita nak terus mengambil pemahaman terus daripada Al-Quran dan hadis. Jadi timbul persoalan kepada kita, ya, kita tidak hidup di zaman Rasulullah, dan kita tidak bergaul dengan baginda, dan kita tidak ada semasa wahyu diturunkan, dan kita juga tidak memahami uruf dan suasana pada masa itu, ya. Jadi kenapa Imam Syafi'i, beliau telah menyusunkan kaedah, menyusunkan segalanya dalam menetapkan kefahaman kita ini agar bersesuaian dan sebagaimana yang dijalani oleh Rasulullah, ya. Sesungguhnya Imam Syafi'i sendiri terdapat di dalam hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang seorang alim Quraisy yang mana ilmunya akan memenuhi timur dan barat, dan Nabi pun telah mengetahui. Jadi kenapa Nabi menjelaskan al-ulama warisatul anbiya, ya. Kalau kita tidak bermazhab, boleh sahaja. Tapi adakah tingkatan kita ini sama dengan Imam Syafi'i yang menghafal hampir 1 juta hadis, yang menghafal Al-Quran dan tahu kebenarannya, ya? Dan zaman Imam Syafi'i ini zaman salafus salih, ya, tabi'in yang dekat dengan zaman sahabat, ya, dan beliau sendiri berguru daripada kalangan sahabat, ya. Dengan itu, kalau kita mau, dan mampu untuk menjadi seorang yang amat faqih dan alim, setingkat Imam Syafi'i, ya, silakan tidak bermazhab, ya. Kita kena faham, sesungguhnya
segala macam kaedah yang telah disusunkan kepada kita itu agar tidak terlari walaupun satu huruf dalam Al-Quran itu daripada landasan kebenaran. Memang banyak berlakunya turuk perselisihan, tapi semuanya itu Allah Ta'ala memeliharanya, ya, dengan ada kebenarannya. Sebagaimana ikhtilaful ummati ini adalah ikhtilaf umat aku dalam mengambil hukum ini daripada kalangan imam-imam mazhab, bukan kita, ya. Jadi kita kena fahami dalam keadaan situasi antara uruf kita dan uruf zaman Imam Syafi'i ini jauh berbeza ibarat langit dan bumi. Adapun kita, mana mungkin kita tidak bermazhab. Bahkan kita di penghujung zaman, di hujung akhir dunia ini, sebelum kelahiran Imam Mahdi, maka berpeganglah kita dengan mazhab yang muktabarah, yang 4, yang diiktiraf dunia Islam, sebagaimana yang kita jalani pada hari ini. Mana mungkin kita tidak bermazhab, ya. Bagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki yang wafat penghujung 1214, ya. Ulama ini ulama yang terkemuka yang mengarang kitab tafsir Jalalain, ya. Semasa dengan sezaman dengan pendiri fahaman Wahabi ini, Syekh Abdul Wahab, dalam kitab karya beliau yang berjudul As-Sawi ala Tafsir Jalalain tadi itu, dalam cetakan Darul Fiqh yang ada pada saya pada cetakan 1988, pada jilid 3 pada halaman 9, tuan-tuan boleh baca. Beliau mengingatkan kita, ni Syekh Ahmad Sawi ni adalah seorang yang cukup alim, yang menguasai segala cabang ilmu, dan beliau adalah merupakan tingkatan ulama mujtahid tarjih, ya. Dalam ibarat kitabnya tu pada halaman 9 jilid 3 tadi, beliau menjelaskan wala yajuzu takhlidu ma'adal mazhabil arba'ah, walau wafaqa qaulus sahabat wal hadis sahih wal ayah fal khariju anil mazhab al arba'ah, ya, dhalla mudhillun, ya, wa rubama adahu zalikal kufru lianna al akhadha bi zawahiril kitab was sunnah min usulil kufr. Yang bermaksud, beliau menjelaskan, dan tidak boleh taklid kepada selain 4 mazhab meskipun cocok pendapat dia tadi pada pandangan dia kata dengan pendapat sahabat, ya, cocok dengan hadis sahih dan ayat pada pandangan dia kata, oh ni, ya, mana kata dia sama dengan Imam Syafi'i, ya, cocok dengan pendapat sahabat, hadis sahih, ayat, ya. Tapi pendapat dia tu keluar daripada pendapat mazhab yang 4, ya, maka dia adalah sesat lagi menyesatkan. Ingat tu. Bahkan hal itu boleh terjadi, ya, boleh membawakan kepada kekufuran, ya, kerana mengamalkan pentafsiran dia hanya berdasarkan tekstual ataupun pada zahir ayat, ya, Al-Quran dan juga hadis tadi. Inilah pangkal kekufuran apabila berpegang pada zahir ayat dan hadis, ya. Kerana sesungguhnya dalam ilmu hadis, ya, ilmu Al-Quran, dia mengandungi segala macam ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu balaghah, ya, belum lagi ilmu urud, ya, dan sebagainya, nasah wa nasih, ya, dan mansuh, ya. Jadi pengertian kita mengambil pemahaman secara tekstual ini dan mengamalkan berdasar kefahaman kita sendiri dalam Al-Quran ini dijelaskan di sini, terkeluar daripada mazhab yang 4, maka boleh menyebabkan kesesatan, ya, kerana kita tidak termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi para ulama terdahulu telah mengingatkan bahawa orang-orang yang keliru, lebih-lebih lagi di zaman mutakhir ini, yang mengenepikan guru dalam mengambil ilmu, ya, dan mengambil kefahaman berdasarkan fahamannya sendiri. Lebih-lebih lagi lah ni banyak orang mengambil rujukan kepada Google, ya. Itu amat bahaya, ya, tanpa berguru. Kerana
ini akan berakibatkan dua macam kekufuran, ya. Kekufuran ataupun kemaksiatan dalam perkara fiqh. Yang pertamanya boleh menyebabkan kesesatan dalam ilmu fiqh. Yang ni mereka kadang-kadang dengan kefahaman mereka itu berdasarkan hadis ayat sendiri ini, tidak ada yang menguasai ilmu yang cukup, akan mengharamkan barang yang tidak diharamkan oleh dan Rasulnya, dan sebaliknya juga mewajibkan barang yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Berlaku kemaksiatan yang cukup besar. Dan lebih lagi, yang keduanya boleh menyebabkan kesesatan dan jatuh dalam kekufuran, dalam mensyirikkan Allah, dalam mengiktikadkan benda yang salah. Dengan itu hendaklah kita menjauhi. Kalau orang mengatakan kami tidak bermazhab, kami pegang pada hadis dan Al-Quran, kalau kita tanya hang siapa, kan yang ni yang tu saja. Adakah kamu ni Imam Syafi'i? Adakah kamu Imam Maliki yang menghafal hampir 1 juta ataupun 500,000 hadis beserta turuk dan sanadnya, ya? Jadi apa yang tinggalkan kepada kita, kita amalkan, kerana sesungguhnya bukanlah sesuatu yang kita untuk mengharapkan syafaat daripada kalangan ulama. Kita ni sudah pun tidak mampu lagi sampai setingkat kepada imam-imam mujtahid mutlak. Sedangkan Imam Bukhari dan Muslim sendiri, yang mengarang kitab hadis yang kita baca, mereka sendiri pengarang kitab hadis ini, Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan sebagainya, Nasa'i dan sebagainya, mereka ini juga adalah kalangan orang yang bermazhab. Dan kita ni sekadar membaca kitab hadis Bukhari Muslim. Kalau Bukhari Muslim bermazhab, kamu yang baca kitabnya tak mau ikut Bukhari Muslim, kamu jelas ternyata ingkar, inat, saja menunjukkan sifat menolak kebenaran yang nyata. Mudah-mudahan saya rasa cukup untuk sebagai penjelasan ringkas sekadar itu, agar sama-sama kita menjadikan pengajaran kepada kita yang lemah ini. Dan saya sudahi, saya mohon kemaafan kalau kesilapan saya boleh dibetulkan, dan saya juga adalah insan biasa yang sering menerima teguran. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ab, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.